Saya nak cerita pengalaman ibu saya, mak saya ni yang hobinya membeli emas, barang kemas, dan lepas tu barang kemas dia jadi banyak, kaya daripada bapa saya. Dari dalam situasi macam manakah ibu saya menggunakan emas? Dia gadaikan emas. Ibu saya suri rumah, pendidikan tertinggi tingkatan 5. Jadi mak saya ni orang yang biasa-biasa, tetapi emas menyebabkan mak saya boleh dapat something yang luar biasa. Mak saya membeli tanah pusaka datuk dia. Datuk bila meninggal, tanah tu jatuh kepada bapa. Jadi bapa ni bila meninggal jatuh kepada 9 adik-beradik mak saya. Mak saya anak sulung. Jadi tanah tu di Pulau Langkawi, adik-beradik lain semua tidak berada di Pulau Langkawi. Jadi mak saya cakap, korang juallah bahagian korang ni kepada kakak. Adik-beradik semua setuju. Jadi tanah ni mahal ke murah? Tanah mahal, tuan-tuan. Jadi apa yang mak saya buat, seorang suri rumah, dia pergi ambil rantai leher dia dengan satu buah loket. Buah loket tu 10 dinar. Rantai ni lebih kurang 100 gram lebih. Mak saya kata dulu buah loket ni harga dia 1000. 10 dinar harga 1000 tahun 90-an. Kemudian rantai ni 100 gram. Mak saya pergi gadai dia, pergi letak di Aranu. Mak saya tanya berapa boleh dapat. Bank cakap 16,000. Mak saya terkejut. Mak saya ambil separuh saja, 8,000. Jadi mak saya ambil duit dan mak saya bayar kepada seorang demi seorang adik-beradik dia. Dan lepas bayar kepada 8 orang adik-beradik tu semua sign, mak saya dapat tanah tersebut, nama dia seorang. Mak saya tidak minta duit kepada saya, tidak minta duit kepada ayah saya, dengan hanya menggunakan emas yang dia beli dulu murah-murah, gadai sekarang nilai semasa mahal, mak saya dapat tanah. Jadi mak saya cerita dengan penuh kegembiraan, seorang suri rumah boleh beli tanah dengan gadai emas, tak minta loan bank, tak minta duit kat mak, dekat anak dan dengan suami dia. Jadi tuan-tuan, ingat satu rahsia emas. Bila kita beli harga murah, bila kita gadai 10-20 tahun lagi, bank akan nilai ikut harga semasa emas, bukan harga kita beli tu. Jadi tuan-tuan akan terkejut. Itu satu rahsia emas. Rahsia emas yang kedua, ini guru saya cakap, saya kena sampaikan kepada tuan-tuan. Guru saya cakap, kita hidup dalam zaman duit kertas, kita dapati duit kertas ni kita makin lama makin miskin. Sebab itu, bila tuan-tuan nak hidup dalam zaman duit kertas, gaji tuan-tuan dibayar dalam bentuk duit kertas, tuan-tuan terpaksa minta gaji, increment gaji, betul? Kalau gaji tak naik, susah hati. Kenapa tuan-tuan susah hati? Sebab yang lain semua naik, inflasi. Zaman Tuan Zulkifli beli emas 1 dinar harga dia 300 lebih. Tuan-tuan bayangkan jika gaji tuan-tuan dibayar dalam bentuk dinar. 1 dinar contoh. Dulu harga dia 300 lebih. Dan bayangkan gaji tuan-tuan tidak pernah naik. Bos bayar 1 dinar je. 1 dinar daripada dulu, sekarang gaji tuan-tuan 1 dinar. Sekarang berapa harga 1 dinar? 1,300. 1 dinar berat tidak berubah, 4.25 gram. Gaji tuan-tuan tidak berubah, 1 dinar. Tapi sekarang ni nilai dia boleh beli barang 1,300. Sebab itu jika gaji tuan-tuan dibayar dalam bentuk emas, tuan-tuan tak fikir increment pun tak apa, sebab nilai emas tu dia stable. Tetapi jika gaji tuan-tuan dibayar dalam bentuk duit kertas, 300 dulu, sekarang 300. Apa jadi? Itulah guru saya cakap. Bila kita hidup dalam zaman duit kertas, ini sebenarnya kita hidup dalam zaman duit kertas, bukan hidup dalam zaman kekayaan yang sebenar, kekayaan palsu. Tapi jika kita menggunakan emas, baru kita dapati the real wealth, the true wealth is there. Jadi saya ceritakan ilmu ini supaya guru emas saya dapat pahala. Laku boleh. Okey.